Ini adalah rakaman imej sebenar bulan yang dihantar oleh Chandrayaan-3 dari ISRO, Indian Space Research Organisation baru-baru ini. Menunjukkan permukaan berkawah bulan. Perlumbaan angkasa kini bermula semula. Kali ini lebih agresif. Dengan segala-galanya yang wujud di planet kita, ia tidak semudah yang disangka. Semua ini tidak akan mungkin berlaku jika pada satu ketika kita tidak menyedari bagaimana untuk melombong semua sumber tenaga yang membawa kita keselesaan dan kesenangan pada zaman moden. Sebagai contoh, permintaan minyak dan arang batu untuk mereka hanya meningkat setiap tahun. Tetapi, sumbernya cenderung ke arah kehabisan mineral. Bukan untuk menakutkan anda, tetapi diramalkan bahawa bahan api fosil akan habis dalam abad ini. Minyak boleh bertahan sehingga 50 tahun manakala gas asli sehingga 53 tahun. Arang batu pula 114 tahun. Jadi kemungkinan besar generasi kita selamat. Tetapi, apa yang kita akan lakukan seterusnya? Adakah terdapat apa-apa yang boleh membantu kita untuk mencipta jumlah tenaga yang mencukupi? Sebenarnya ada. Ia mengandungi lebih banyak tenaga berpotensi daripada mana-mana bahan api fosil. Satu tan bahan itu menghasilkan jumlah tenaga yang sama seperti 50 juta tong minyak. Untuk lebih jelas, bayangkan 500 kilo bahan ini boleh menghasilkan 5 gigawatt tenaga ekologi bersih 24 jam sehari selama 1 tahun. Untuk sebuah bandar yang mempunyai sekitar 3 juta penduduk. Unsur ini adalah nadir bumi yang sangat berharga, dipanggil helium-3. Astrolab membawa anda unsur nadir bumi paling mahal di angkasa. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Astrolab ingin bertanya anda semua, kenapa kita masih bergantung kepada gas, minyak dan arang batu? Ada satu butiran kecil yang anda belum tahu mengenainya. Kita boleh mendapatkan gas itu hanya pada bulan. Umat manusia sudah mengetahui perkara ini sejak sekian lama dan nampaknya ia mencetuskan satu lagi perlumbaan angkasa lepas. Bagaimana sebenarnya kita boleh mendapatkan gas unik tersebut di bulan? Kita tidak berjalan di bulan selama lebih daripada 50 tahun yang lalu dan kini tiba-tiba kita sedang memulakan usaha kembali ke sana untuk memulakan perlombongan. Sebenarnya lebih bijak untuk mencari sumber alternatif di bumi. Mengapa kita perlu membelanjakan sejumlah wang yang tidak masuk akal untuk sejenis perlumbaan angkasa lepas? Adakah kita yakin bahawa potensi perlombongan angkasa helium-3 akan benar-benar membuahkan hasil? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh manusia sekarang untuk mendapatkannya? Dan bagaimana negara kuasa besar ingin mengambil alih satu-satunya satelit planet bumi dan sumbernya? Kenapa negara kuasa besar ingin menjajah bulan? Okey, jom kita mulakan dengan soalan utama. Apa sebabnya kita tidak boleh tinggal di bumi dan mencari sumber alternatif di sini sahaja? Kenapa kita perlu membelanjakan wang yang sangat banyak? Bukankah lebih baik untuk membelanjakannya untuk membina hospital baru? Kenapa kita sentiasa membelanjakan begitu banyak sumber untuk perkara yang kita tidak begitu pasti? Bercakap mengenai penjajahan bulan, kita tidak meneroka bumi sepenuhnya. Lebih daripada 80% lautan kita tidak dipetakan, tidak diperhatikan dan belum diterokai. Kenapa sebenarnya kita perlu membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk meneroka bulan dan mendapatkan helium-3 di sana? Adakah sumber tenaga boleh diperbaharui tidak mencukupi? Sebenarnya, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kuasa suria dan kuasa angin telah mendapat perhatian yang ketara sebagai alternatif yang menjanjikan kepada bahan api fosil tradisional. Jelas sekali mereka mempunyai banyak kelebihan. Ia bersih, banyak dan berpotensi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan mengurangkan perubahan iklim. Tetapi di sebalik semua ini, bergantung semata-mata pada kuasa solar dan kuasa angin sebagai sumber tenaga eksklusif mungkin bukan penyelesaian yang komprehensif untuk keperluan kita. Satu had kuasa suria ialah pergantungannya kepada cahaya matahari. Panel solar menjana elektrik apabila cahaya matahari tersedia, tetapi kecekapannya boleh dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keadaan cuaca, latitude dan masa dalam sehari. Di kawasan dengan litupan awan yang kerap atau musim sejuk yang panjang, kuasa suria kurang dipercayai dan cekap sebagai sumber tenaga utama. Begitu juga kuasa angin juga mempunyai hadnya. Turbin angin memerlukan angin yang konsisten dan kuat untuk menjana elektrik dengan cekap.
Untuk mencapai masa depan tenaga yang mampan dan boleh dipercayai, kita memerlukan pendekatan seimbang yang menggabungkan pelbagai sumber, dan dalam arti kata lain, helium-3 adalah sangat sempurna. Okey, sekarang ni jom kita fahami apa itu helium-3 dan kenapa kita sangat mendambakannya. Pada asasnya, ia adalah isotop helium yang jarang ditemui. Ia berbeza dengan helium-4 yang lebih biasa. Ia mempunyai kurang satu neutron dalam nukleusnya. Oleh itu, ia lebih ringan. Kini sebab mengapa helium-3 mendapat begitu banyak perhatian kerana hasil tenaganya yang tinggi dan impak alam sekitar yang rendah. Apabila digabungkan dengan isotop lain seperti deuterium, ia boleh membebaskan sejumlah besar tenaga dan kelebihan besar lain, tidak seperti kuasa nuklear tradisional. Ia tidak menghasilkan sisa radioaktif hayat panjang yang memerlukan prosedur pelupusan yang kompleks. Kenapa kita tak cari sahaja sumber ini di mana-mana pelosok bumi ini? Okey, ini adalah kelemahan terbesar isotop ini. Terdapat sedikit masalah kecil. Kita tidak boleh dapatkan helium-3 dengan banyak di bumi. Ia bukan seperti kita tidak mempunyai sama sekali, akan tetapi sekurang-kurangnya itulah yang ditunjukkan menerusi bukti geokimia. Tetapi majoritinya nampaknya sangat jauh di dalam bumi kita, iaitu di teras kita. Pada masa ini kita tidak boleh sampai ke sana. Suhu yang terlalu tinggi dan kita tidak mempunyai teknologi untuk turun sedalam itu. Walau bagaimanapun, kita mempunyai kapasiti untuk pergi ke angkasa lepas. Kita berpotensi memulakan pelombongan helium-3 di sana dan mujurlah kita boleh menemui isotop ini dalam salah satu objek angkasa terdekat, iaitu bulan. Tetapi bagaimana sebenarnya bulan mendapat semua helium-3 dan kita tidak mempunyai apa-apa? Ada penjelasan yang sangat mudah untuk ini. Helium-3 dipancarkan oleh matahari menerusi angin surianya. Atmosfera kita menghalang mana-mana daripadanya daripada tiba di bumi, tetapi bulan kurang bernasib baik dalam erti kata lain. Tiada apa yang dapat melindunginya. Jadi selama berbilion tahun, bulan telah dihujani oleh angin suria yang mengandungi helium-3 dan begitulah ia semua isi padu besar isotop berharga itu. Beberapa anggaran mencadangkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 1.1 juta tan metrik helium-3 di permukaan bulan. Itu sudah cukup untuk menjana keperluan tenaga manusia sehingga 10,000 tahun. Tetapi bukan semuanya tentang helium-3 semata-mata. Bulan juga mempunyai satu lagi sumber penting, iaitu air. Anda mungkin pernah mendengar bahawa satelit semula jadi kita mempunyai air di permukaannya. NASA menemui bukti air di kawasan tertentu di bulan pada tahun 1990-an. Kemudian mereka menemui hidrogen dalam sampel tanah dari misi Apollo. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA memberikan bukti bahawa air terdapat di kawasan yang diterangi matahari permukaan bulan. Satu lagi penemuan penting telah dibuat semasa misi lunar China Chang'e 5. Lander membawa kembali ke bumi sampel tanah di mana saintis menemui H2O. Tetapi ia bukan dalam bentuk yang kita semua biasa lihat. Air bulan terperangkap di dalam butir kaca kecil, tetapi bagaimana air muncul di bulan? Jika ada air, bukankah mungkin terdapat organisma hidup di bulan? Atau mungkin mereka masih ada? Berkemungkinan besar ia tidak wujud, tetapi saintis masih cuba memahami dari mana asal-usul air di bulan dan bagaimana perilakunya. Mereka berpendapat bahawa air itu mungkin berasal dari kesan lalu dan baru-baru ini oleh komet. Pelanggaran dengan mikrometeorit berais dan tindak balas antara debuan bulan dan angin suria. Walau bagaimanapun, kajian lanjut amat diperlukan jika kita ingin mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang sejarah air bulan, keadaan semasa dan prospek masa depan. Dan kita memerlukan lebih banyak sampel tanah bulan untuk itu. Satu perkara, pengekstrakan air tertentu di bulan akan membantu kita dalam misi angkasa lepas kita. Dan inilah ia. Pada hari ini, misi angkasa lepas dilancarkan dari bumi untuk memasuki orbit. Kapal angkasa perlu bergerak kira-kira 11 km sesaat atau lebih 40,000 km sejam. Ini adalah perlu untuk mengatasi daya graviti di planet ini. Mana-mana roket yang meninggalkan bumi membawa bekalan bahan api untuk terbang ke destinasinya dan jika perlu, kembali semula. Dan di sini terletak masalah utama. Dalam sesetengah roket moden, bahan api kadang-kala mengambil kira-kira 98% daripada jisim kapal angkasa. Contohnya untuk misi Apollo 1969, roket yang di mana mencapai satu langkah kecil untuk seorang lelaki dan lompatan gergasi untuk umat manusia membawa sebanyak 950,000 gallon bahan api.
Sekiranya saintis dapat mengisi minyak kapal angkasa di orbit, maka ia akan dapat menampung lebih ramai orang dan kargo. Kini daya graviti bulan adalah 6 kali lebih rendah daripada di bumi. Ini bermakna roket akan memerlukan sedikit bahan api untuk mengatasi graviti satelit kita. Ini menjadikan bulan sangat menarik dari pandangan teknikal, tetapi bagaimana dengan air? Jika kita fikirkan cara mengekstrak air di bulan, ia boleh diproses dan menghasilkan hidrogen. Pada asasnya, jika kita mempunyai stesen pada satelit kita, maka kita boleh menghantar kapal angkasa dari bumi dengan jumlah bahan api minimum. Kemudian kita boleh mengisi minyak kapal angkasa di bulan dengan bahan api oksigen hidrogen di tempat tersebut. Pembinaan stesen mengisi minyak akan mengurangkan jisim kapal. Selain itu, ia akan membantu mengurangkan dengan ketara kos misi angkasa lepas dan juga kita akan memerlukan lebih sedikit bahan api kerana daya graviti pada bulan lebih rendah. Tidak hairanlah banyak negara ingin mempunyai stesen di bulan. Jadi siapakah yang akan menjadi orang pertama yang mula melombong helium-3 dan mengekstrak air di bulan? Manusia berada di peringkat penerokaan, tetapi sekarang ini jelas terasa getaran perlumbaan angkasa lepas. Anda sudah tentu tahu mengenai sejarah yang lepas. Kebanyakan daripada kita kini cenderung untuk mengetahui bahawa sejarah mungkin berulang. Perlumbaan angkasa lepas sebelum ini ialah pertandingan abad ke-20 antara dua saingan Perang Dingin, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Setiap negara cuba mencapai pencapaian penting dalam penerokaan angkasa lepas. Itu juga termasuk matlamat utama tanah dan manusia di bulan. Bermula pada akhir 1950-an apabila Soviet Union berjaya melancarkan satelit buatan pertama, Sputnik, ke orbit pada tahun 1957. Peristiwa ini mencetuskan resah gelisah di Amerika Syarikat untuk mengejar dan mengatasi kesuatan Soviet dalam penerokaan angkasa lepas. Perlumbaan angkasa lepas meningkat dengan pelbagai pencapaian termasuk penerbangan angkasa lepas berawak pertama oleh Yuri Gagarin pada tahun 1961. Sebagai tindak balas kepada kejayaan Soviet, Presiden Amerika Syarikat John F. Kennedy mengumumkan pada tahun 1961 matlamat menghantar angkasawan ke bulan dan dengan selamat pulang semula ke bumi sebelum penghujung dekad. Pendaratan Apollo 11 di bulan pada tahun 1969 merupakan peristiwa penting dalam sejarah manusia dan juga merupakan pencapaian terbesar Amerika Syarikat. Perlumbaan akhirnya berakhir dengan projek ujian Apollo-Soyuz misi Soviet Amerika Syarikat bersama pada tahun 1975. Itu menandakan permulaan era baru kerjasama antarabangsa dalam penerokaan angkasa lepas. Tetapi kini, hampir 50 tahun kemudian, perlumbaan ini dihidupkan semula. Tetapi kali ini terdapat pemain yang lebih besar. China. Program Chang'e-nya ialah misi berbilang fasa untuk mengkaji geologi, topografi dan sumber bulan serta menjalankan eksperimen dan ujian untuk misi mentah masa depan. Walau bagaimanapun, negara lain juga sedang giat menjalankan misi bulan. Dengan rancangan untuk misi berawak dan tanpa pemandu tidak lama lagi, Rusia akan melancarkan misi angkasa lepas lunar pertama pada zaman moden, iaitu pada tahun ini. Selain itu, pada tahun 2021, China dan Rusia mengumumkan mereka akan membina pangkalan bulan bersama-sama. Tetapi Amerika Syarikat dan NASA tidak pernah lena di bawah mimpi. Mereka mempunyai rancangan yang lebih besar dengan misi Artemis 3 mereka yang akan datang. Dan seperti yang didakwa NASA, ia mempunyai peranan penting untuk seluruh umat manusia. Pada masa ini, misi itu dijadualkan pada tahun 2025. Ia menandakan detik bersejarah apabila manusia mula-mula kembali ke permukaan bulan dalam tempoh lebih 50 tahun. Misi NASA akan meneroka wilayah berhampiran kutub selatan lunar, membuka sempadan baru dan penerokaan bulan dan membuka jalan untuk usaha penerokaan angkasa lepas pada masa hadapan. Setelah berada di permukaan bulan, kru akan menjalankan pelbagai eksperimen saintifik, meneroka rupa bumi dan menguji teknologi baru yang direka bentuk untuk menyokong misi penerokaan manusia jangka panjang. Ia juga akan merangkumi penggunaan instrumen saintifik seperti seismometer dan peralatan penggurudian. Eksperimen ini bertujuan untuk mengkaji geologi bulan dan lebih memahami sejarah awal sistem suria kita. NASA melihat Artemis sebagai langkah besar seterusnya ke arah matlamat jangka panjang untuk mewujudkan kehadiran mampan di bulan. Pada tahun 2028, mereka merancang untuk melancarkan aset permukaan bulan, habitat kecil di permukaan bulan. Ia merupakan projek bercita-cita tinggi dan agak menakutkan. Nampaknya, politik kini mulai menular ke angkasa. Anda boleh menilai bahawa perjuangan untuk sumber bulan telah pun bermula. Apa yang akan berlaku seterusnya?
Baiklah, kita akan menunggu selama 10 tahun lagi dan semoga kita dapat menyaksikan segalanya dengan mata kepala kita sendiri. Perlumbaan sedang pun berlangsung, akan tetapi pemenangnya masih tidak diketahui. Bagaimana dengan negara kita? Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolet signing off from space.